أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على سيدنا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pengurusi seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, alim ulama, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Segala puji bagi Allah atas limpahan kasih sayang rahmatnya Allah. Allah ketemukan kita pada malam ni dengan solat maghrib berjemaah. Dan juga kita duduk sat sementara nak masuknya isyak, nak dengar tentang beberapa ilmu yang nak dikongsikan bersama bagi nak menambahkan semangat dan keyakinan untuk sama-sama bergelut membuat amal kebaikan bagi menghadapi hari akhirat nanti, yakni yang bersifat kekal abadi. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan sekalian, malam ni kita jumpa pula. Bulan lepas kita jumpa dan cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Jadi pada bulan ni insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab kita. Allah tak bawa ustaz. Duk ingat nak cerita Ramadan. Ramadan mukadimah lah. Satgi kalau duk mai ikut peristiwa, nanti jumpa pula tazkirah Ramadan, dah jumpa pula lepas raya, cerita tentang raya pula. Bila nak mengaji ustaz? Dia ada orang lagu tu. Baik.
Kita cerita sikit lah tuan-tuan, habuan nak ambil semangat sempena menjelangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah hantar mai hanya sekali dalam setahun. Hanya sekali dalam setahun. Maka kita ni, Ramadan ini disebut sebagai tetamu yang sangat mulia. Kita kalau tetamu nak mai di rumah, terutamanya tetamu yang lama tak mai, kawan masa start sekolah rendah tu, sama-sama lompat pagar, sama-sama luluh, sama-sama kena ribah dengan cikgu, tiba-tiba dia kata aku nak mai. Maka kita ni buat persiapan, jangan duk tanya. Kadang-kadang ibu-ibu sekalian langsir hak lama tukar. Periuk-periuk hak lama beli kat Langkawi ni wak keluar habis. Lipas-lipas hambat bila tu je. Lama tak wak keluar. Hak duk makan dengan suami hak kedai RM2 je. Hak tetamu nak mai tu wak keluar hak beratus tu bertingkat-tingkat. Pasal apa? Seronok tetamu nak mai. Macam itulah Ramadan kena lebih pada tu. Bila nak sampai Ramadan lebih kurang 2-3 hari lagi, macam-macam orang ada hak tak seronok. Ada yang kata muda payah Ramadan nak buat kerja, payah pasal lapang, ada. Ada yang jenis seronok, tapi seronok bukan siapa lagu orang soleh, dia seronok habuan nak menega pun ada. Maaflah kalau hak ada menega ni contoh. Dia kata mutrik ni depa kata boleh buka nak menega bazar Ramadan ustaz. Saya seorang ambil 4 tapak, tahu dia seorang. Menega apa? Nugget je. Buka sampai 4. No, satu tapak RM50 ustaz sehari contoh. Seronok nak menega, tak ada masalah. Cuma jangan lupa peluang yang Allah letakkan dalam bulan Ramadan. Setiap detik, setiap waktu dalam bulan Ramadan itu sangat berharga. Sebelum Ramadan pun sangat berharga ni tuan-tuan. Maghrib ni dia takkan mai dah. Takkan mai dah. Hari ni apa hari bulan? 8 hari bulan 4 tahun 2021. Tobat tak mai dah pada adatnya. Takkan mai dah. Sebab tu hidup kita jangan sia-sia benda hak yang tak ada manfaat. Tambahlah bulan Ramadan. Kerja duk menega tak ada masalah, tapi sampai maghrib pun tenggelam. Aisyah jangan tanya, tarawih apatah lagi, rugilah kita. Pasal dia mai hanya sekali dalam setahun. Bulan Ramadan, bulan bertuah, bulan ibadah, bulan mujahadah, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan Al-Quran dan Lailatul Qadar. Dalam Ramadan tu ada namanya Lailatul Qadar. Kitab satu lagi lupa awak masuk. Ni awak masuk lain. Dia cerita yang kata Lailatul Qadar tu. Ni saya iklan tu nak bagi tuan-tuan semangat. Tu pun kalau khasa lah. Ikut suka hang lah ustaz. Lailatul Qadar kalau apa kami lagu tu lah. Takat 8 je buat tarawih. Jangan tak buat langsung je. Kadang-kadang hak 8 kali dengan 20. Dia kata kami nak buat 8 dengan kata boleh ustaz noh, boleh. Tak ada masalah. Tapi kami geram ustaz bila nak keluar aja hak 20 duk tengok. Malulah ustaz nak keluar. Malu duduk sampai 20. Tuan-tuan kalau buat moral tahap hak 20 boleh makan. Ataupun tulislah moral untuk 8 rakaat. Contohlah tak buat apa, tepung dalam 2 butir dia. Pasal depa kerja tak teruk. Kalau hak 20 rakaat ni paling kurang sebelah ayam. Contoh. Contoh no. Pada sudut pahala macam tu juga. Lebih pada tu lagi. Makna kata hang kerja lebih dapat lebih. Kerja sikit dapat sikit lah. Tuan-tuan, dia nak sebut yang kata Lailatul Qadar itu Allah tak sebut, Nabi tak sebut bila. Tapi di penghujung episod 10 malam terakhir, malam ganjir, ada Nabi sebut. Dalam kitab Allah kata cerita. Dia target kalau hari ni kena, hari ni dia kira-kira apa? Antara tanda-tandanya Lailatul Qadar. Malam tu sunyi, dia rasa sayup ya. Tenang, macam ni kan tenang, kereta apa pun tak bunyi. Mau duk dengar aircon je. Tenang dah. Sebahagian kitab sebut ayat laut malam tu tak masin.
Dia kata ni baru saya dapat tahu Ustaz. InsyaAllah lah bulan ni saya nak try rasa tengok ayat laut. 10 malam terakhir orang duk kalut tarawih, dia duk kalut ayat laut. Dia kata bukan malam ni. Ada orang lagu tu jenis betul. Main malam esok rasa lagi. Bukan dia kata. Lah raya lagu tu belak raya darah tinggi naik. Pasal apa? Masin. Tu kerja tuan-tuan. Depa punya kajian lah kita cerita balik ya. No, soal pokok rokok, soal tiang telekom terbalik tu mampu pergi depa lah. Tang kita ni bergelut nak dapat namanya Lailatul Qadar. Tuan-tuan minta lah apa malam tu. Allah makbul belakang. Tapi payah nak dapat. Kadang-kadang dah terlepas dah. Zaman Facebook, mereka buh dalam Facebook, mereka kata ramai Tok Guru kata semalam. Selalunya macam tu lah. Malam tu lah kita tidur awal. Malam tu lah cucu ajak main. Malam tu lah maklum ajak menyembang. Melepas. Tu nak kata bukan semua orang dapat pada malam tu. Nak dapat mula pada la ni. Khususnya sedekah. Tuan-tuan mula pada malam pertama sampai malam raya lebih kurang. Tiap-tiap hari buat. Salah satu mesti kena Lailatul Qadar, pahalanya berganda. Bukan semua itu pilihan Allah. Yang penting kita usaha nak dapat pasal malam tu. Mintalah kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, kalau tengok ayah-ayah bangun sekali, jangan biar dia seorang. Awal-awal dia doa derah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Ya Allah, kita dengar. Ya Allah, murahkan rezekiku. Ya Allah, kita dengar. Tiba-tiba doa dia pelan. Bahaya kalau pelan tu. Tu kita kena bangun sekali. Hak awal tu minta ampun, minta bahagia, ya Allah, minta tambah seorang ni. Tu dia seluk. Allah makbul tak? Allah makbul. Ibu-ibu kata, Allah Ustaz pergi cerita buat apa tak tahu. Nyesal aku main malam ni. Jangan risau ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu juga boleh bangun minta kepada Allah. Ya Allah, cancelkanlah doa suamiku, ya Allah. Contoh, saya nak sebut kata apa? Allah terima dan makbul doa kita pada malam tu. Jadi tuan-tuan, Ramadan ni adalah bulan tarbiyah kita. Kalau sebelum Ramadan kita pelik sikit, mai Ramadan insya-Allah kita modify kita punya perangai. Nombor 1, dia banyaklah, antaranya adalah nafsu. Nafsu apa? Makan. Bila mai Ramadan, iblis tak ada dah. Allah gari dia. Tapi Ustaz Noh, kadang-kadang kita rasa nak buat jahat Ustaz Noh. Kadang-kadang mata ni pun nama dia tak boleh tinggal tengok hak pelik-pelik ni. Kalau Ramadan, bazar Ramadan penuh manusia ni tercampur kali dengan puak hak macam sepek tu. Puak tu kalau mai tuan-tuan, lepas panas tu dia. Faham kan? Ni Pak Long ni kira serban punya tu. Duk beli mentabak, mata tengok noling. Lah dia pecah tak ambil pun. Nak sebut kata apa? Mata. Pasal apa mata jadi liak? Pasal apa perangai jadi pelik? Sebab nafsu masih ada. Nafsu tak hilang. Kita tengok kadang-kadang nak tengok diri kita persediaan Ramadan macam mana. Kalau buah mula Ramadan tak mai pun dah nampak pelik, bahaya kita. Contohnya, nak dekat-dekat Ramadan ni kita belanja lebih pada hari biasa. Nak makan tu. Ni esok lusa ni, minggu terakhir Syaban. Kemudian akan masuk Ramadan, tengok penuh Akon Safe, Tesco, penuh. Bukankah Ramadan itu belah paginya tak makan, hanya sahur. Tengah harinya tak makan, ditangguh kepada maghrib. Petang tak ada minum teh. Mana kata kita dah jimat dah tentu pada logik akalnya. Tapi pasal apa lagi banyak kita beli? Mana kata nafsu makan tu masih duk ada. Bukan kata tuan-tuan, hadut depan ni pun sama. Kadang-kadang sini sebut sahur ke sok? Bosok puas sahur tergeliat lidah. Makan sok. Lega. Rasa kembang tengkok. Makan sok. Bayangkan makan sok, teh tarik. Makan sok, minum waktu sok, teh tarik 3 gelas. Tu dia. Ni. Bukan tuan-tuan lah belah Sungai Tani sana. Buka puasa, ayak tebu 2 jam. More. Setelah tu surah pergi buat apa? Ayak nera nipah. Cantum 3-3 ni cukup sampai raya mau duk kerat sebelah. Tuan-tuan, Malaysia carta nombor 1 kencing manis tertinggi di dunia. Bukan di Taman Indah, di dunia. Pak Long seakan tengok minum nera Allah Ta'ala. Bukankah Pak Long ni kena kencing manis kan?
Kencing manis tak apa ustaz, jangan kencing kawan je. Tu. Orang kencing manis ni cakap pandai. Tuan-tuan minta maaf lah, ni melawak saja. No? Tuan-tuan taklah kita makan sama-sama. Dia antara ciri-ciri orang kencing manis ni, saya sebut je siap no. Dia mudah mengantuk. Tuan-tuan kata amu, kena segang sana. Kalau dah kena tak payahlah. Ni cerita ciri-ciri tak ada picit ni. Nombor 2, kebah. Kebah. Duk saatnya kebah, baru mukadimah mau nak kebah dah. Mu tak ni fikir apa nak habis tahu. Tu kencing manis. Kalau hati resah, kepala duk sakit, serba tak kena, tu kencing kawan. Pasal apa hutang tak bayar? Tu contohlah, tu contoh. Wallahu alam, cerita pasal Ramadan makin jauh kita ni. Tuan-tuan dah pukul 8 lebih dah. Baik, kita sambung hadis yang pertama, belum habis pada huraian iaitu pada tajuk 3 prinsip Islam. Baik tuan-tuan, kitab kita di surau ni tak sama dengan surau kita di Taman Damai Di taman betul Taman Damai pun situ, Taman Ria pun situ. Cuma bukan taman ulangnya. Situ dia lain. Di sini dia berat sikit. Jadi tuan-tuan dapat bezalah. Bagaimana saya mengajak di sana, bagaimana saya mengajak di sini, pasal tengok kepada padunya kitab tu. Nak hurai pun susah, tuan-tuan nak faham pun susah. Jadi bila saya hurai betul-betul, tuan-tuan kena faham betul-betul, baru dia ada connection dan dia faham. Kalau dengar lagu tu memang susah nak faham lah. Baik, sambung pada kita sebut sikit huraian pada hadis yang pertama. Saya cuma baca terjemahan sahaja dan kita sambung pada huraiannya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, Hamad bin Zaid bahawa aku tidak mengetahui perkara ini melainkan ketika ia diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatan Islam dan prinsip-prinsip agama itu ada 3. Diasaskan agama Islam itu dengan 3 perkara tersebut. Barang siapa yang meninggalkan salah satu daripada 3 perkara tersebut, man taraka wahidatan minhun fahuwa biha. Tu berbalik kepada siapa hak tinggal antara salah satu. Tinggal salah satu je, habis meta. Kalau tinggal semua, jangan tanya. Dia kata apa? Fahuwa biha kafirun. Arab kata kafir, Melayu kata kafir. Puas hati. Tuan-tuan, halalud dam, yakni apa? Halal darahnya, yang membawa maksud boleh dibunuh. Tu dia berat ni kes ni. Apa dia? 3 perkara tersebut adalah persaksian syahadah bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Yang kedua, mendirikan solat yang difardukan serta berpuasa di dalam bulan Ramadan. 3 tu. Sebenarnya dia ada hadis lain lah yang cerita apa dia lagi. Hak ni rukun Islam. Antaranya apa? Haji, lagi zakat. Tu dah no. Yang ni khusus untuk 3 ni. Baik, dia kata benda ni tidak aku pernah dengar melainkan setelah diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang tinggal man taraka wahidatan minhun, siapa yang tinggal salah satu daripada 3 perkara ni, fahuwa kafir, jelas kafir. Kita dah hurai dah hari tu. Kalau kita faham maksud zahir hadis macam ni, habis kita. Maksudnya kita dah hurai hari tu. Dia kata nombor 1, kesalahan dia, hukuman dia adalah kafir. Nombor 2, darahnya halal dibunuh. 2 ni kita dah bincang dah hari tu. Bukan semudah-mudahnya kita boleh kafirkan orang, bukan semudah-mudahnya kita boleh bunuhkan orang. Apa maksud apabila jatuh kafir? Maksudnya tuan-tuan, jika dia membuat perakuan ketika mana dia itu sehat akal fikirannya, dia telah balik, dia tahu baik buruk, kira dia cergas. Siapa kita ni, otak dia saja buat pengumuman, dia pergi kata sembahyang 5 waktu tu tak wajib. Jelas dia sebut, bukan sebab gila. Waktu tu barulah jatuh kafir. Kalau setakat dia malas sembahyang, kalau setakat dia malas puasa, kalau setakat dia malas main mengaji, kalau setakat dia malas nak main menuntut ilmu, itu bukan disebut kafir.
disebut sebagai fasik. Ini pendapat imam kita. Tuan-tuan sekalian, bila saya sebut lagu tu, ada orang kata, alah ustaz no, fasik je no. Apa maksud fasik? Orang yang buat dosa tak reti nak taubat. Dosa kecil tak pernah taubat jadi besar, dosa besar tak pernah taubat. Tuan-tuan, saya sebut sikit noh, hari tu dah sebut dah, ulang siar. Apakah kesan kepada orang yang fasik antaranya? Tuan-tuan simpan yang ni simpan yang ni. Tak boleh hak lain, boleh hak ni cukup dah, buat balik. Buh lampu kit. Apa dia? Sesiapa yang fasik, khususnya orang yang bakal menjadi wali kepada anaknya, anak dia perempuan, anak dia nak menikah, maka wali yang pertama pak dia, kita lah. Kalau kita tak ada, ataupun kita waya putih, gila, baru naik kepada pak kita, tok wan kepada anak kita, itu disebut sebagai wali mujbir, hak paling dekat dengan si perempuan. Kita nak akad nikah anak pasal dia anak kita, tiba-tiba kita ni salah seorang daripada fasik. Apa dia? Tak pernah sembahyang. Dosa jenayah paling besar, tak pernah sembahyang. Ni ibu-ibu dengar ni, tengok suami kita, maaf cakap noh, bukan orang sini, gaya nak angkat nikah, baru terfikir, lah ustaz sebut kalau suami yang fasik hilang keduduk dan kelayakan dia sebagai seorang wali, hilang. Tiba-tiba suami kita nak akad nikah juga, tolong halang waktu tu. Pihak abang elok kata, abang kalau ikut kita mengaji hari tu, abang ingat tak 18 April 2021 malam tu cerita pasal fasik. Abang memanglah wali, tapi kalau abang, mak cakap abang abang jangan terasa cik semang elok ni. Orang perempuan nak semang dengan suami, semang elok, tak ada masalah nak tegur, tapi biar kena cara, no? Bukan turis pergi tampak pala pok bengong tak erti apa, bukan lagu tu. Tu orang Kedah lah. Nah, ni contoh. Mantap tuan-tuan, semang elok abang. Mesak. Tapi semang kat belakang. Kalau ikut kita mengaji hari tu, kalau fasik ni tak layak abang kan. Habis tu kawan dengan sampin. Dah duk semangat songkok pula sengit. Allah. Orang lama. Tak, saya pun tak pernah tengok abang sembahyang. Hang tahu mana? Allah, saya kan isteri abang. Betul juga. Sejadah pun abang tak pernah beli. Kiblat dalam rumah kita pun kita tak tahu. Contohlah saya tambah yang tu. Ayat sembahyang pun tak pernah tengok abang ambil. Rumah kita ayat pun tak ada. Itu saya tambah lah. Nak sebut teruknya. Habis tu, dah abang lah tak layak dah angkat nikah anak. Kalau isteri tak buat lagu tu, suami tahu dah. Saja dia buat kelam. Ibu-ibu pun buat kelam. Biar pilau ustaz. Oi, sat lagi berkelai pula ni baru baik je ni. Awak kelai ke apa sebab ni? Kelai duk fikir tema apa nak raya pakai ni. Maklum tanya dah abang, raya ni nak pakai tema apa? Dia melawak ustaz, dia kata boleh senang. Maklum dia melawak begitu. Senang. Baru baik ustaz maklum terasa dengan dia, merajuk dengan dia, ni baru baik je. Takkan nak tegur pula ustaz. Kalau duk biak lagu tu, anak tu menikah atas nama zina, tak sah. Tuan-tuan, fasik nak sebut betapa beratnya orang yang fasik ni. Tu contoh tak sembahyang, contoh dosa-dosa lain dia buat, tikam nemu ekor, tak reti-reti nak taubat. Amor tak nak taubat ke mana, tikam RM1 dapat RM1,000. Tahu, tambah kakak nak raya ni kau ustaz. Terai pergi tikam tengok 50 kupang, 5 kupang, dapat 500. Habuan buat moreh. Tu dia. Tuan-tuan, orang lagu ni buat dah. Jangan buat kerja lagu tu no. Pasal ini akibat daripada fasik. Baik. Maksud kafir jatuh jelas bila mana dia saja, dia cergah, elok, sihat saja pi kata apa? Sembahyang tak wajib, puasa tak wajib, haji tak wajib, zakat tak wajib. Allah itu ada, tapi bukan pada sifat dia. Dia buat siapa orang hak sebelum Islam mai tu. Tuan-tuan, sebelum Nabi mai, pok-pok dulu ni tahu kata Allah tu ada. Sebab tu bila mana kita baca sirah, banyak depa sebut demi Allah. Demi Allah, demi Allah. Tahu kata Allah tu ada, tapi pada sudut sifat Allah, depa tak percaya. Kita mau Nabi sebut lagu tu, habis. Selesai no. Mana kata tuan-tuan, kalau tengok kawan kita tak pernah sembahyang,
Kawan jiran kita tak pernah sembahyang, jangan terus kata dia hukum kafir, jangan. Kalau dia kata aku tahu sembahyang tu wajib, cuma aku ni tak tahulah, malas sungguh tak sejak pencen ni, contoh. Jadi itu makna kata dia masih ada iman, cuma fasik, tapi iman dia sangat-sangat nipis. Sekali kita hurai macam mana nak polish iman, nah, insya-Allah. Nombor 2 tentang halalnya darah. Halalud dam, halalnya darah membawa maksud bukan boleh minum, yakni bunuh sampai mati. Ini cerita hukum Islam, bukan di Malaysia ni. No, dah tahu-tahu kata kawan tu mengaku dia bukan Islam, dia kata Allah tak ada, kita pun golok bunuh dia. Itu salah kita. Kerja bunuh membunuh, kerja gantung menggantung ni bukan kerja kita. Ia serah kepada pihak hakim ataupun pihak kerajaan. Tuan-tuan jelas no tentang dua hukuman tu. Faham yang tu dulu, baru kita boleh jawab pergi ke depan lagi. Selesai no. Itu hukuman bagi orang yang tinggal salah satu dari 3 ini. Maksud tinggal adalah bukan hanya tinggal pada sudut perbuatan, tapi mengakui akan diri dia, akan hati dia, dia beriktikad, otaknya cergas, dia kata tiga perkara ni tak wajib saja apa sebut lagu tu, maka baru jatuh kafir. Dan jika dia betul-betul kafir mengaku tersebut, isu bunuh membunuh, hukum menghukum bukan kerja kita orang awam, tapi pihak pemerintah. Selesai yang tu. Baik, kita hurai sikit tentang 3 perkara ni, insya-Allah. Kira berapa dah? Sat je 8.20 dah. Insya 8.37. Baik, tuan-tuan, nombor 1 iman. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Iman. Kita, saya yakinlah duduk dalam surau ni beranak-beranak terbit mai Islam. Sebab daripada agama mak, daripada agama ayah, cantum Islam keluar mai kita, automatik Islam. Walaupun kacukan, tuan-tuan, no? Ada kacukan Nepal, ada kacukan Bangladesh, ada kacukan macam-macam lah. Keturunan saya ni, saya pun keturunan nak sebut takut tuan-tuan tak percaya. No, keturunan Mak Saleh. Tuan duk percaya mohong ya. No, Mak Saleh celah mana lagu ni, pinggang tak clear. No, tapi belah Aceh tu ada lah, Aceh dengan Patani. Mak cerita. No, baik. Nak sebut kata apa, hak tu tajuk lain. Tapi Islam kita ni, sebabkan automatik kita Islam ni, kita tak jaga iman kita elok-elok. Orang yang mu'allaf, yang mencari kebenaran, yang kata Tuhan ni lagu mana, yang kata agama hak sebenarnya lagu mana, mereka cari-cari, mereka jumpa, mereka pegang sungguh iman mereka. Contohnya Ustaz Farid Ravi sampai jadi doktor, prof, daripada apa tuan-tuan? Bukan Islam. Pasal mereka dapat agama tu, mereka jaga iman mereka, mereka polis sampai merelik. Kita pasal duk kata Allah duk pergi surau buat apa, duk semang benda tu lah. Mayang tayamum hak tu. Padahal dia ambil wuduk tak betul pun. Tuan-tuan, Aceh Lawan buat praktikal. Dalam ramai-ramai ni, try tengok buat praktikal ambil wuduk. Adakah semua betul? Ada hak cak basuh muka lagu tu. Ada hak basuh tak sampai kat siku pun. Ada kaki kono pergi lagu tu je. Tambah kalut-kalut pula. Duk kalut nak scan. Contoh celup pergi lagu tu je. Tu lagu mana? Nak sebut kata apa? Kita ni disebabkan kita bangga dengan sebab kita dilahirkan dalam automatik Islam, maka kita tak jaga iman tu. Alah Ustaz, kan Nabi kata siapa-siapa yang ada iman lah masuk syurga. Dia duk nampak tentang syurga tu, dia tak nampak sebelum nak masuk syurga tu. Sebab tu tuan-tuan, contoh kita ambil balik hak mukadimah kita tadi ni tentang Allah sebut berkaitan dengan puasa. Ayat dalam surah Al-Baqarah 183 tak silap saya, Allah turun pada tahun kedua hijrah. Ayat tu, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nombor 1, Allah suruh orang beriman. Wahai orang beriman, kata Allah, siapa dia? Kita.
hak tak pernah jumpa surau masjid, hak tak pernah nampak sembahyang jemaah. Depa ada iman tak? Ada, cuma iman depa tak dipolis. Depa pun termasuk dalam hak Allah seru ni. Makna kata apa tuan-tuan? Orang beriman, adakah dia dah selamat daripada jilatan api neraka? Jawabnya belum tentu. Memang ada Nabi sebut lah masuk syurga juga. Tapi ingat, sebelum nak masuk syurga, sanggupkah kita nak kena jilat daripada api neraka Allah yang sangat panas? Sanggup ke tak? Nak sebut kata apa? Iman haduk ada, betul tiket kita masuk syurga. Tapi ingat, kalau dia nipih, dia tak polish, dia tak belai dengan elok, habis kita. Habis. Sebab tu Allah kata apa? Bulan puasa ni hampa buat bagi kemas elok. Supaya apa hampa ni? La'allakum tattaqun. Maka kalau sampai tahap taqwa, hampa selamat. Taqwa confirm selamat. Orang beriman belum tentu. Orang taqwa confirm ada iman. Orang beriman belum tentu ada taqwa. Tapi ingat, orang beriman belum tentu selamat daripada jilatan api neraka Allah. Tuan-tuan, ini termasuk diri saya lah. Sebab tu iman dia kena polis. Tambah kita ni akhir-akhir zaman ni, bukan dia masa nak enjoy dah. Bukan dia masa duk fikir Allah, aku nak beli kereta apa ni bagi senang. Duk tengok orang naik amor sedap lo, naik hotel bergerak. Tuan-tuan, Velfire contoh. Alphard, Allah masuk tu mengantuk terus. Kawan kita ada seorang dua tuan-tuan, naik muda rasa mengantuk, hotel bergerak, sejuk, dia aircon masuk lubang hidung sampai ke otak ni, nyanyuk ngantuk. Allah, tuan-tuan, tak ada masalah, mampu tak ada masalah. Tapi kalau kita pun mau duk makan beras cak rambutan, kadang-kadang makan beras apa nama, beras mukut, tak beras mukut. Orang sini tak tahu lah. Beras temukut hak hancur jamu burung tu. Tak tahu Ustaz, kami tak belah burung, belah anjing je. Contoh, ikut sukalah. Tuan-tuan nak sebut apa, kalau kita pun makan ngam-ngam, tak usah duk cari pasal lah. Tak usah duk cari pasal. Lah ni habuan kita nak fikir bekal apa nak buat esok ni. Bukan dia masa duk fikir apa nak selesa, bukan dia fikir apa yang aku nak bawa kenderaan yang mewah, nak jumpa kawan-kawan reunion sekolah rendah, sekolah menengah. Bukan dia dah. Lah ni masa pasal akhir zaman ni, fikir bekal apa nak bawa esok ni. Sebab tu iman dia kena polis. Ni tuan-tuan main kuliah ni kira polis dah ni. Niat tajuk lain, niat satu lagi. Nah kadang-kadang kita ni main sebab member aja. Dia kata hang aku tak pernah nampak lama dah di surau tu. Dia kata aku tak dan. Allah, bab mengaji ni kena dan. Kawan tu pun, dia pun baru pencen je. Dia kata kamu tak nak nampak hang surau. Dan lah, pelan-pelan lah. Aku sibuk sikit. Dia mengaji ni jangan tunggu lapang baru nak mengaji. Lapangkan masa untuk mengaji. Tazkirah tu. Amoy dia kata hang no baru ngaji 3 hari kemah dah no. Biasalah Allah Taala bagi. Dia tu. Jom tuan-tuan. Hari pertama mai segan kat member. Hari pertama mai segan dekat cucu pasal apa? Cucu tahfiz baru balik. Tok Wan tak pergi surau kau Tok Wan oi. Tok Wan lupa. Sak no. Ambil bayang rembah naik motor pergi sekali. Malu dengan cucu awal-awal. Nombor 2, malu dengan apa? Besan. Pasal besan untuk imam. Contohlah, awal-awal segan, tapi lama-lama tuan-tuan insya-Allah kesedapan nikmat mengaji tu demai. Bila dia dah mai orang hak mai mengajak ni rasa segan dengan tuan-tuan. Jangan duk rasa haduk depan ni kemah, belum tentu. Belum. Kadang-kadang haduk depan ni lebih lagi. Saya cerita dia kata kat sini belum lagi kau no. Belum. Ni pengalaman saya. Cerita. Saya pergi satu masjid tu. Bila cerita ni dia kena suspend. Baru tuan-tuan tegak balik. Siapa tak dengar nasib mah. Satu masjid saya baru masuk. Saya main lebih kurang macam tadi juga lah, jenis lewat belakang. Duk soh nombor 3 ke nombor 4. Saya nak sebut kata apa? Kadang-kadang hak duk di bawah ni lebih mulia pada hak duk depan ni. Hak duk depan ni tuan-tuan ingat Allah bagi warning oh. Bukan kata duk depan ni lah, siapa hak cakap pandai buat bagi warning.
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Allah kata, wahai orang beriman, hang jangan cakap pandai benda yang hang tak buat. Itu dia. Bukan senang tuan-tuan duduk depan ni. Setakat nak ceramah, setakat nak hurai, semua orang boleh. Tapi nak beramai tu payah. Istiqamah tu payah. Tuan-tuan, saya tengok budak tu pakai baju t-shirt biasa aja. T-shirt biasa, baju mau duk fit lagu tu, pakai kopiah, rambut panjang sampai dekat ni, kain pelekat biasa, tasbih. Masa tu imam duk wirid waktu maghrib, dia jalan keluar, saya tengok ni, saya kata lah hati, tah dia ni lebih mulia apa daripada kita lah senang. Tah dia lebih mulia pada aku apa. Bukan nak sebut kita tu mulia, tapi nak sebut kata kadang-kadang pada luarannya biasa, dalamannya kita tak tahu. Sambil dia duduk berjalan, sambil tengok dia, Allah. Dengan tasbih di tangan tu, kita boleh tengok dah bagaimana tasbih orang yang ketika mana kadang-kadang bawa, ada orang menjadikan tasbih itu kawan baik dia. Hak ni nampak kawan baik dah. Dia pegang. Selesai apa semua, rambut ada sikit-sikit perang. Habis ceramah apa semua lebih kurang, makan lah. Ada makan. Lepas ceramah, ada makan. Lepas ceramah malam tu, ada makan. Saja anak abang je. Pakat semua tengok. Hak lemak tangkap tu lain slow. No? Baik, tuan-tuan, hilang. Sembang apa semua, tempat baru masuk. Lebih kurang kat sejam sembang. Tiba-tiba nak masuk market kereta, dia tu tunggu. Tak silap saya, dia lebih kurang bayar saya daripada muda lagi. Tuan-tuan duduk tunggu. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya tak ingat. Saya asalnya Sabah. Orang Sabah. Saya duduk di sini sebab ibu saya, ibu tiri. Saya datang sini, saya teman dia. Ya bang, ada apa? Saya nak minta sedikit pendapat kepada Ustaz. Pendapat apa tu? Kalau saya boleh jawab, saya jawab lah. Dia kata berkaitan dengan mimpi. Mimpi tuan-tuan. Takwil mimpi. Saya kata saya tak pandai, tapi saya try tengoklah kok mana. Dia kata saya pernah bermimpi Ustaz berada dalam satu masjid. Dalam hati saya mengatakan masjid itu Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, Masjidil Aqsa. Saya kalau ikutkan bulan lepas, bulan 2, tahun lepas bulan 2. Plan nak pergi. Tuan-tuan berani pergi Aqsa? Pakat tunduk belakang. No? Ada seorang maklum tu, dia main kat saya, Ustaz, tak buat ke pergi Masjid Aqsa? Maklum tu. Saya kata, awak maklum nak pergi ke? Dia balas balik senang aja. Awak Ustaz takut ke? Saya kata maklum ni kemas. Bakar elok ni. Tuan-tuan tu, kena kemas semua lah. Nak masuk masjid tu senapang ke kanan tu. No? Kira kalau kita pergi haji sini mau duk makan lembu, nak pergi Masjid Al-Aqsa kebau 2 ekor. Kalau boleh lah, kalau boleh batu nisan tempah siap-siap. Ni bahasa kita lah. Nah, tuan-tuan nak sebut apa? Beranikan diri. Dia kata, Ustaz, saya duduk dalam Masjid Al-Aqsa. Dalam saya duduk itu, Ustaz, tiba-tiba datang seorang manusia tinggi sangat. Saya kata, awak siapa? Dia kata, Ustaz, dia itu adalah Nabi Adam AS. Tuan-tuan, Nabi Iblis tak boleh menyerupai dia. Tak boleh. Awak Nabi Adam kata apa? Dia kata, tolong jaga amal kebaikan kamu yang kamu dah buat. Jaga amal, jaga kebaikan yang kamu buat, ataupun jaga amalan kamu. Kemudian dia terjaga, dia terkejut. Soalan saya, Ustaz, agak-agak apa maksudnya? Dia tanya lagu tu hak mimpi dia, tanya kita. Saya kata, mungkinlah, saya pun mungkinlah, mungkin ada amalan yang abang buat secara istiqamah, tiba-tiba abang tertinggal, mungkin tinggal terus. Gitu ke Ustaz? Saya tak tahulah, tu contohlah. Saja saya kena nak tanya tengok. Tuan-tuan, hak ni habis metal lah. Hak ni saya kalah. Abang, tengok sikit boleh tak? Apa Ustaz? Abang pernah tak mimpi Nabi kita Muhammad? Tuan-tuan, dia kata apa? Nabi kita ya Ustaz, Nabi kita sudah 2 kali. 2 kali. Kita nak mimpi untuk imam pun tak boleh. No? Tuan-tuan, mimpi YB kelui pun alhamdulillah dah. Ni Nabi. Itu Ustaz sudah 2 kali saya mimpi. Kali yang pertama dia kata ada orang berhimpun tepi ni ramai-ramai Ustaz, saya seorang-seorang. Dan
Datang seorang manusia berjalan, Ustaz, laju gitu. Yang ramai-ramai ni Ustaz kata, itu Muhammad Rasulullah, itu Muhammad. Semua pakai doa. Dia kata, Ustaz, saya terus seligan. Saya panggil dia, wahai Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi pun beralih. Dia kata, Ustaz, betul lah, Nabi itu indah orangnya. Apa yang disebut dalam kitab Syama'il sama seperti apa yang saya nampak. Nabinya, muka pipinya kemerah-merahan, hidungnya mancung, rambutnya kehitaman, Ustaz, dadanya berbidang, jalannya laju, condong begitu, Ustaz. Tuan-tuan, apa ada sebut dalam kitab sebut? Saya nak sebut apa? Belum tentu hadut depan ni mulia. Kadang-kadang tuan-tuan ni lebih mulia pada hadut depan ni. Sebab tu tuan-tuan, jangan mudah menghukum orang. Sedangkan dia t-shirt biasa aja, fit pula tu. Ni kita ni baju 4-5 lapis, butang saja tak nyepak. Tak tahu. No, bos saya lah senang, soal bos tuan-tuan kau kecil hati. Saya ngeri. Nak sebut kata apa? Ini kerja Allah Ta'ala. Sampai tahap la'allakum tattaqun, insya-Allah. Sampai mati macam tu punya perangai, insya-Allah selamat. Tapi orang beriman belum tentu. Sebab tu tuan-tuan, iman ni walaupun kita tak menafikan tentang kalimah la ilaha illallah, tapi ingat iman dia kena polish. Sangat kena polish. Pasal dia bersifat naik turun. Sifat iman naik turun. Kadang-kadang dia naik sampai carta, sampai dia minta apa Allah Ta'ala makbul. Contohnya dalam kisah Bal'am bin Bawra. Di Quran nama tak ingat dah. Tuan-tuan, seorang ulama, seorang hamba Allah, seorang yang begitu hebat ilmunya, dia minta kepada Allah, Allah makbul lala tu. Nak sebut apa? Hebatnya ibadat dia, hebatnya dia tu di sisi Allah. Tapi tengok pengakhirannya, tengok hujung-hujung dia tuan-tuan. Zaman Nabi Musa berlaku kes ni. Lah mati dalam apa? Tidak mentaati perintah Allah. Kita betul bila mana main masjid ni jangan dosa kemah kan. Kita kadang-kadang bangun tahajud baru semalam je. Baru semalam bangun tahajud, siang kat masuk subuh tu pergi suluh kat cermin, kok ada muka cahaya. Baru semalam cahaya apa? Termasuk di depan ni sekali lah. Tuan-tuan, ni cerita doa Allah Ta'ala makbul, tapi saat kematian dia lipat balik. Ada orang pada awalnya teruk, Allah teruk, jangan duk tanya. Senang mudahlah Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, tak mahu cerita tentang huduh dah, saya tak mahu cerita. Tapi tengok bagaimana Allah memuliakan dia. Tak payah tengok apa Allah bagi akhirat esok ni, tengok tang makam dia, duduk sebelah siapa. Tuan-tuan, ni yang kata iman ni bersifat bolak-balik. Janganlah kita duk rasa kemah, duk pandang orang semua tak elok belakang. Dia kata, hang mana aku tak nak nampak hang langsung di surau menatang neraka ni. Oh, sedap cakap. Jangan. Kata-kata tu ibarat cermin, bidah main balik ke kita, habis minta. Sebab tu tuan-tuan, iman dia kena polish. Ni Ramadan ni nombor satu apa dia tuan-tuan, antaranya Al-Quranul Karim. Al-Quran. Mukjizat Nabi nombor satu ada kat kita lah ni. Al-Quran tang mana dia parking, mulialah kawan tu. Al-Quran tang mana dia pergi duduk kat kawan tu, mulialah kawan tu. Sebab tu tuan-tuan, paling kurang carilah seorang dua cucu kita habuan hafal Quran. Nak harap anak ustaz Allah tak lepas bidah Pak Long hang ni. Hang cucu tu insya-Allah lah adalah hak corak-corak tu, imam tu ada. Bangun-bangun tidur terus dia pakai jubah ustaz, adalah corak-corak tu. Dia hafal pun kira juzuk alma tu boleh ke dia lah, saya pun kalah ustaz oi. Saya tang kuliah tu lah lakum tak jumpa. Tapi tang dia kemah. Tu jadilah tu. Hantar pi mahat tahfiz. Hantar pi pondok. Tapi orang kita ni, hak jenis pondok tahfiz ni, kita hantar anak hak tak lepas pi je. Anak hak tak lepas pi jauh. Hak 9A hantar pi sekolah asrama penuh. Tu hak tak cerdik tak masuk dah, asrama penuh dah. Hantar pi hak penuh-penuh belaka. Hak jenis anak tak apa nak boleh. Hak mengaji payah boleh, hak balok lihat, cakap tak dengar apa semua. Kita hantar pi tahfiz lah lihat anak kita hak tu. Longgok semua di tahfiz. Hang tu balik main kawan tu boleh kuliah saja duk marah tok guru. Tahfiz apa ni? Setahun dah duk sini kuliah aja boleh. Dah hang hantar pun macam hang. Bahasa kasar aku tu lah. No, orang kasar tak no, tak apalah, bulan puasa kita berhenti. Nak sebut apa tuan-tuan? Hak cerdik tu. Hak jenis cerdik tu, hak pandai tu. Dia tanya kita balik, kita pun sengap. Hak tu pandai. Dia kata, Tok Wan, cik nak tanya boleh tak? Baru balik pasti 5 tahun. Dia mengaji bab malaikat.
Kita dah baca surah Rabah. Sambil hadah kot daun. Tengok cucu balik. Tok Wan, cik nak tengok boleh tak? Tanya apa? Tok Wan tu. Tok Wan je ke masjid. Contohnya timbalan, lebih kurang timbalan. Dia baca harakah. Tanya apa? Dak cik nak tanya. Masuk dah. Kacau. Lepas raya kena buang karan ni, biar sengak minggu tu. Depa main tanya pasal apa tak berhenti? Allah tak dengar. Allah rosak rupanya. Contoh. Macam mana ni pengusi? Sikit lagi no. Tak apa. Kita ramai. Pakat-pakat naik van no. Saya melawak sikit, lebih kurang 10 minit. Tuan-tuan, cucu cerdik mai. Ni hak cerdik ni kena jaga ni. Kalau boleh bagi hafal Quran. Dia main dia kata, Tok Wan, cik nak tanya. Awak tanya apa? Sambil duk hambui. Silap. Bibuang kahbu lawan dapat ayat teh. Tapi tak apalah, tu bukan tajuk kita, tu iklan je. Dia makin merapu dah ni. Tuan-tuan, awak nak tanya apa? Tak, tadi ni cik belajar tentang tugas-tugas malaikat. Malik jaga pintu neraka. Betul dah lah tu. Ridwan, syurga, Tok Wan. Jibril, hak saya tahu tadi menyampaikan wahyu Tok Wan. Betul dah lah tu. Cerdik siapa Tok Wan tu? Nanti isyak Tok Wan. Tak tanya lagi. Tu baru penerangan. Awak nak tanya apa? Tak, Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi Tok Wan kan? Lah ni Tok Wan, nabi tak ada dah. Jibril buat kerja apa? Dia kata ni menatang, ni kata lah hati lah. Dia kata, tu tanya Tanya cikgu hang tu, mengaji apa tak tahu. Tu. Padahal Tok Wan pun tak tahu. No? Tuan-tuan nak sebut kata apa? Hak cerdik lagu tu, hak lipat nak tahu, hak tu hantar pergi tahfiz. Setahun dua je, dia lipat balik mai, insya-Allah imam tarawih kita. Imam tarawih kita. Ni tuan-tuan, kita imam tarawih kita, imam kita lah. No? Kalau boleh, tuan-tuan, berilah sebuah hati kepada imam ni. Lebih sikit tak apa. Letih letih. Saya tahulah. Hak tak biasa jangan cakap pandai. Kami tak cakap pandai dah ustaz. Tahun lepas kena dah. Tahun lepas kena dah ustaz mayang di rumah. Betul lah ustaz, susah jadi imam ni. Malu hang kata buat 8 sudahlah. Allah 4 pun menyakak ustaz. Jadi tahun ni tak apalah, lepas kata boleh menyangat surau, tak apalah bagi tu imam lah, tak apalah, setakat 10 doa saya bagilah. Tuan-tuan letih tambah pula mikrofon tak bunyi, lagi letih. Dah mikrofon tak bunyi, aircon tak hidup, peluh cerau tu imam ni. Baju baru beli, habuan sambut tarawih, beli baju murah je kat Sakan, peluh cerau ni keluar kala. Amoy dia kata tu imam baju mahal no, tukar-tukar kala. Tukar apa? Kala luntur. Dia makin merapu sungguh ni. Tuan-tuan nak sebut kata apa? Bagi lah, letih. Saya faham. Jadi imam tahu yang letih. Hak belakang jangan cakap pandai. Duk kira tak sedap, duk kira slow. Tak, kita main. Saya makan pengusi boleh tak? Saya semalam. Saya ni kita sedap tak sangat, tapi tajik boleh ke saya lah. Tak apa, ikut suka hang dah. Try tengok. Tuan-tuan, insya cukup dah. Menyakak insya saja. Tarawih dak lagi. Kita buat apa? 20 ke 36? No? Allah 8 pun tak kita boleh kat luruh tambah 20. No? Tak apalah ke mana pun tuan-tuan, cukuplah dekat tu. Saya tak hurai lagi no. Quran tak masuk tadi baru sebut bunga-bunga. Nanti ni lepas raya kita sebut pula tentang iman, nak jaga lagi clear. Kemudian bab sembahyang, apa punya bahaya dia. Yang ketiga bab puasa, insya-Allah. So saya kata kita ni berat sikit. Kalau saya buat serius sat je habis. Tapi tak syok lah. Tuan-tuan pun mengantuk. Dia ubat ngantuk senang je, main mengaji je. No? Balik rumah tak lena lah ustaz. Geram sungguh lah. Esok kerja saya buat, dah main mengaji, senang. Lena terus. No? Tapi dah ustaz kata kerja mana? Tu tajuk lain lah. No? Tuan-tuan cukup dekat tu, insya-Allah kita jumpa pula pada episod akan datang. Lupa. Hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni kalau tuan-tuan free tak ada kerja apa, nak pergi kebun, jual habis belakang dah. Nak menebah rumput tak ada, nak mindam tak reti, contohlah tuan-tuan main surau. Pasal saya bawa anak murid lebih kurang 10 orang, kita main gotong royong di surau ni. Kalau orang luar boleh main, tuan-tuan tak main, kalau saya malu. Maaf saya melawak ya. Jadi tuan-tuan main ramai-ramai.
kita cuci. Bersih dah ustaz. Alah bersih lah apa pun. Kalau rajin pun kita pergi mop tak ni mop habis belaka. Tuan-tuan, memeriahkan suasana tu. InsyaAllah sama-sama lah. Dengar kata ada kambing. Dengar kata lah. Kambing tu sembelih ke tak, tapi kambing tu ada. Kalau dia main tambat saja pun tetap kambing. No, tuan-tuan, nak sebut kata apa? InsyaAllah saya harap hak ramai macam ni, kita main ramai-ramai. Kita buatlah apa nak buat pun. Kok lah pengurusi kita nak ubah pusing surau ikut suka dia lah. Kita main ramai-ramai, no? InsyaAllah tuan-tuan. Lepas insya tahlil kan. Tadi ringkas tuan-tuan, insya-Allah kita buat seringkas yang mungkin. No? Yang baik daripada Allah. Tuan-tuan, selamat menyambut Ramadan. Jaga diri baik-baik. Pulun sebaik mungkin. Sebelum Ramadan kita banyak buang masa, kita banyak baca surat khabar, kita banyak ronda motor. Ramadan ni kita banyak main surau. Pasal apa tuan-tuan? Tahun depan belum tentu sampai. Yang baik daripada Allah, yang kurang clear, yang kurang faham, tak mana kelemahan itu, kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله عليه وسلم.